أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya akan teruskan lagi sesi pengajian kita pada hari ini, iaitu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Okey, apa yang dikatakan air yang suci tetapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci seperti mandi dan juga wuduk. Jadi kalau kita tengok sini, air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci iaitu seperti mandi dan juga wuduk. Jadi apa dikatakan sini iaitu kalau kita mandi ataupun berwuduk adalah salah satu air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kiranya macam air itu yang suci tapi kita gunakan untuk cuci untuk basuh badan kita lah, yang kotor. Jadi seperti macam orang kata mandi, lepas tu kita nak ambil wuduk untuk bersolat. Okey, dalil sucinya sebagaimana hadis Rasulullah SAW daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil fatawadda'a wa samba min wudu'ihi alaihi. Okay, Rasulullah SAW datang menziarahiku ketika aku sakit dan tidak sedar, lalu baginda berwudu dan mencurahkan air wuduknya ke atasku. Okay, kalau kita tengok sini, riwayat Al-Bukhari, iaitu bukannya 191 hadis yang 191 tetapi hadis 194. Kalau kita buka kitab sini carilah. Dan juga riwayat Muslim hadis 1616, itu dikatakan itu hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan sembahyang di atas bukit. Okey, sekiranya air wuduk itu tidak suci, baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir radhiyallahu anhu. Okey, dalil air ini tidak menyucikan pula ialah berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yatazilu ahadukum fil ma'i da'imin ayyir rakada wa huwa junubun faqalu ya Aba Hurairati kaifa yaf'alu qala yatanawaluhu tanawula. Okey, maksudnya janganlah seseorang daripada kamu mandi dalam air tenang dan tidak mengalir sedangkan dia junub. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dia lakukan? Jawab Abu Hurairah, cedok dan mandilah dengan air itu. Okey, kalau kita tengok riwayat Muslim, iaitu hadis yang ke-283, dia bukan ceritakan tentang hadis ni, tapi dia berceritakan tentang hadis berkaitan dengan senjata. Okey, jadi kalau nak tengok lagi hadis ni, riwayat ni daripada mana? Kalau kita tengok daripada riwayat Al-Bukhari, iaitu hadis yang ke-239. Hadis ni dia sebut macam ni, la yatasilu ahadukum fi ma lida'im allazi la yajri'u summa yaghsilu fi. Tu hadis yang daripada riwayat Bukhari. Manakala An-Nasa'i pula
An-Nasa'i pula dia sampai la yatasilu ahadukum fi ma'i daimi ayyi ar-rakadi wa huwa junub. Setakat itu saja. Okey. Jadi hukum berwuduk dalam keadaan tersebut sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi tujuan yang satu, iaitu mengangkat hadas. Hadis ini membawa maksud bahawa mandi di dalam air tersebut menyebabkannya terkeluar dari sifat yang menyucikan. Sekiranya ia tidak membawa maksud tersebut, Rasulullah SAW tidak akan melarangnya daripada berbuat demikian. Hadis ini difahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Jadi hukum berwuduk ni sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Iaitu tujuan yang satu iaitu mengangkat hadas. Okey, itu bahagian air yang pertama. Yang kedua iaitu air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Okey, seterusnya air tersebut berubah sehingga tidak lagi dikatakan air mutlak seperti air teh dan seumpamanya. Jadi bahagian kedua ni dia kata air mutlak ni kalau mencampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Macam contoh dalam kitab ni macam air teh, air kopi, air Milo. Jadi bahagian ni dikatakan kalau air mutlak, air yang suci kalau bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Okey. Jika benda suci yang bercampur tersebut bersamaan dengan sifat air yang pada rasa, bau dan warna seperti air bunga mawar yang telah hilang sifatnya, ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana seperti jus delima untuk menentukan aspek perubahan rasa, jus angguk untuk menentukan aspek perubahan warna dan rumpai al-lazan. Okey, al-lazan ni kalau tengok sini dia bermaksud dia kalau tak faham, al-lazan ni adalah jenis tumbuh-tumbuhan kecil yang tumbuh di kawasan lembah, sentiasa berdaun dan mempunyai bunga yang lebar berwarna merah, jambu atau putih. Okay, jangan terlalu laju. Yang belakang punya tu kan, yang perempuan kan, dia terlampau laju. Dia cakap dengan mak kan. Jadi kamu jangan laju sangat. Untuk menentukan aspek perubahan bau, sekiranya diandaikan berlaku perubahan disebabkan percampuran tersebut, maka ia menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Hal ini kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak, sedangkan syarak mensyaratkan air yang dibuat bersuci adalah air mutlak. Okey. Jadi bahagian kedua ni macam saya sebut tadi, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci tapi pada kebiasaannya, tetapi air itu tidak boleh dipisahkan ketika bercampur. Macam contoh saya bagi tadi iaitu air teh, air kopi, air Milo, air goreng macam tu lah. Jadi kita kena bahagian kedua ni kalau kita nak lagi faham lagi, dia macam air itu kalau mencampur dengan sesuatu yang kebiasaan tetapi tidak boleh dipisah. Kita tak boleh nak pisahkan lah dengan setelah bercampur. Okey. Kita teruskan dengan air mutanajis. Okey, air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya. Air ini terbahagi pada dua bahagian. Okey, yang pertama iaitu air yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 kullah. Okey, air ini menjadi najis kerana tidak terjatuh najis ke dalamnya walaupun sedikit dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa. Okey, apa katakan dengan 2 kullah ni?
Dua kullah ialah 500 katibah dan bersamaan 192.857 kilogram atau satu suku hasta padu. Okey. Kalau tengok sini sebenarnya sukatan atau kadar air yang dikemukakan oleh ulama berkenaan dengan dua kullah persamaan takribi bukan tahdidi atau tepat. Dr. Wabah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wal Adillatu menyebut nilainya seperti berikut. Okey, dia ada tiga. Yang pertama sekali dari segi timbangan iaitu 446 3/7 kati Mesir, 81 kati Syam, 1 kati Syam bersamaan 2.5 kg, diseteru 2 kullah bersamaan 195.113 kg. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dari segi sukatan 10 tin, ada pendapat mengatakan 15 tin atau 270 liter. Okey, dari segi ukuran, satu suku hasta segi 4 panjang, lebar dan dalam berdasarkan hasta sederhana. Bagi bekas bulat pula seperti telaga 2 hasta dalam dan 1 hasta lebar, menurut pandangan ulama Hanbali, ukurannya ialah 2,5 hasta dalam dan 1 hasta lebar. Okey, yang ketiga itu menurut mazhab Hanbali. Okey. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air di padang basir yang sering ditentangi oleh binatang buas dan binatang-binatang lain. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa." Okey. Maksudnya apabila air itu cukup 2 kullah, maka ia tidak kotor. Okey, hadis ni dia ada banyak riwayat daripada Abu Daud, Al-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan juga Ahmad. Jadi 4 riwayat tu yang saya cari dalam kitabnya Sunan Abu Daud, Sahih Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Keempat-empat ni dikatakan mempunyai perawi yang boleh dikatakan hadis yang saya sebutkan itu adalah sahih. Okey. Kalau kita tengok riwayatnya, kalau kita tengok Abu Daud, dia riwayatnya daripada Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Asamah, daripada Walid Ibn Kashir, daripada Muhammad Ibn Jafar Ibn Zubair dan juga Abdullah bin, dan riwayat daripada Abdullah bin Umar. Okey, daripada Tirmizi pula, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdah, daripada Muhammad Ibn Ishaq, daripada Muhammad Ibn Jafar Ibn Zubair, daripada Abdullah Ibn Umar. Okey, kalau Nasa'i pula, dia ada dua. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Hanad Ibn Sari'i dan Husain bin Haris, daripada Abi Asamah, daripada Walid Ibn Kashir, daripada Muhammad Ibn Jafar Ibn Zubair dan Abdullah bin Umar. Okey, itu An-Nasa'i. Ibnu Majah pula, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Yazid Ibn Harun, daripada Muhammad Ibn Ishaq, daripada Muhammad Ibn Jafar Ibn Zubair dan juga Abdullah Ibn Umar. Okey, keempat hadis ni, keempat riwayat ni menguatkan hadis ini, yang dikatakan hadis ni adalah hadis sahih. Okey. Daripada riwayat Abu Daud, iaitu fa'innahu la yanjus, bermaksud
sesungguhnya air itu tidak menjadi najis. Okey. Daripada hadis itu terdapat difahamkan air yang kurang daripada 2 kula menjadi najis walaupun tidak berubah sifat-sifatnya. Kefahaman ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yusilaha salasan fa innahu la yadri aina batan yadah." Maksudnya apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia menceluk tangannya di dalam bekas air sehinggalah dia membasuh tangannya dahulu sebanyak 3 kali. Ini kerana dia tidak mengetahui tangannya di mana diletakkan. Daripada riwayat Muslim, hadis yang ke-278. Rasulullah SAW melarang orang yang bangun daripada tidur mencelup tangannya ke dalam bekas berisi air kerana dikuatiri tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan. Sudah sedia maklum bahawa najis yang tidak kelihatan tidak akan mengubah keadaan air. Oleh itu, jika tindakan tersebut tidak menajiskan air disebabkan menyentuhnya, Rasulullah SAW tidak akan melarang daripada berbuat demikian. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula, air yang banyak, iaitu yang cukup 2 kulah ataupun lebih. Air ini tidak menjadi najis dengan semata-mata terjatuh atau tersentuh najis, tetapi ia menjadi najis apabila berubah satu daripada sifatnya, iaitu warna, rasa atau bau. Dalilnya ialah ijma' para ulama. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu', Ibnu Muzil berkata, ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak apabila najis jatuh ke dalamnya dan berubah sama ada rasa, warna atau bau, air itu menjadi najis. Jadi itu jawapan daripada air yang dikatakan air mutanajis. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Keempat-empat jenis air tersebut tidak kesemuanya boleh dibuat bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tetapi air yang boleh dibuat bersuci hanyalah jenis yang pertama, iaitu air mutlak, dan yang kedua iaitu air musyammas. Namun air kedua itu makruh digunakan pada badan. Sementara air jenis yang ketiga pula walaupun suci tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ia hanyalah boleh digunakan untuk tujuan selain bersuci seperti minum, memasak dan sebagainya. Air jenis yang keempat ialah air mutanajis. Ia tidak sesuai untuk sebarang kegunaan. Jadi apa yang saya katakan di sini, air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah ada dua, iaitu air mutlak dan juga air musyammas. Tapi air musyammas ini dia makruh. Jadi kalau kita tengok hukumnya, air yang boleh digunakan untuk suci, yang jadi wajib digunakan ialah air mutlak, tetapi yang makruh digunakan iaitu air musyammas. Jadi air yang ketiga ni dia macam di antara makruh dan juga haram. Jadi jenis yang ketiga ni walaupun suci tapi tak boleh nak gunakan untuk suci lah. Jadi kita boleh gunakan sebagai untuk minum, masak dan sebagainya. Jadi air yang mutanajis itu memang haram lah digunakan untuk bersuci. Kita teruskan. Setakat itu saja pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.